Antara prinsip pembelajaran yang boleh diamalkan oleh guru di dalam kelas adalah melalui unsur dorongan. Unsur dorongan bermaksud suasana pengajaran yang berbentuk dorongan dan mampu meningkatkan keyakinan murid di dalam kelas. Dalam hal ini, seseorang guru perlu berpegang kepada unsur dorongan supaya guru-guru boleh meningkatkan minat pelajar untuk mempelajari mata pelajaran yang dijalankan oleh guru di dalam kelas. Selain itu, unsur dorongan juga dapat dilihat sebagai motivasi. Dan motivasi sebenarnya telah menjadikan proses pembelajaran berlaku dalam situasi yang sangat-sangat bermakna. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, Cikgu A sentiasa menerapkan unsur dorongan di dalam kelas apabila mengajar subjek bahasa Melayu kepada anak-anak muridnya di dalam kelas. Contoh unsur dorongan yang diterapkan oleh guru di dalam kelas adalah dari segi memberikan pujian kepada anak-anak muridnya. Dalam hal ini, Cikgu A sentiasa memberikan pujian dan juga kata-kata semangat kepada anak-anak muridnya setiap kali anak-anak murid mereka berjaya ataupun telah menyelesaikan sesuatu aktiviti yang dijalankan. Antara contoh pujian yang diberikan adalah pandai, bijak, teruskan usaha, bagus, betul, dan Cikgu A juga sentiasa memberikan kata-kata yang sangat mampu memberikan motivasi kepada anak-anak muridnya. Kalau kita lihat, kesan daripada kata-kata pujian yang berbentuk motivasi ini sebenarnya bukan sahaja meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar, tetapi mampu meningkatkan keyakinan diri mereka untuk terus berani bercakap di hadapan dan berani melakukan sesuatu perkara yang disuruh oleh cikgu-cikgu mereka. Dan kesan daripada perkara ini adalah murid-murid sentiasa melibatkan diri secara aktif di dalam kelas, sentiasa memberikan respon yang positif kepada guru-guru di dalam kelas, sekaligus membantu cikgu-cikgu mereka untuk mencapai objektif yang diinginkan dalam setiap proses pembelajaran dan pengajaran yang diajar di dalam kelas. Selain daripada unsur dorongan, terdapat pelbagai prinsip pembelajaran yang sebenarnya boleh diamalkan oleh guru di dalam kelas. Prinsip pembelajaran seterusnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal juga dikenali sebagai pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal merupakan pengambilan tempat di luar kurikulum yang disediakan oleh institusi formal ataupun institusi tidak formal. Tahukah anda, terdapat 3 jenis pendidikan informal, iaitu pendidikan kendiri, pembelajaran sosial, dan pembelajaran sampingan. Melalui pemerhatian yang dijalankan, Sekolah B sebenarnya telah menjalankan pendidikan formal iaitu melalui pembelajaran sosial. Cikgu B telah menjalankan satu proses sosialisasi iaitu pembelajaran secara tersirat yang melibatkan kepada interaksi nilai, sikap, tingkah laku, kemahiran dan lain-lain yang berlaku dalam kehidupan seharian. Melalui proses sosialisasi, Cikgu B telah membuat satu projek iaitu projek membuat kek. Dan dalam projek membuat kek ini, Cikgu B telah mengajarkan anak-anak muridnya bagaimana untuk membuat kek dengan baik dan di samping menjaga keselamatan diri daripada tidak tercedera. Selain daripada itu, Cikgu B juga telah mengajarkan anak-anak muridnya bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris semasa projek membuat kek dijalankan. Dan dengan cara ini, anak-anak murid mereka sedikit sebanyak mampu menguasai bahasa Inggeris dengan baik dan mereka juga tahu bagaimana untuk mempunyai sikap nilai yang baik sesama ahli kumpulan dan mereka juga tahu bagaimana cara untuk membuat kek dengan betul di samping menjaga keselamatan mereka. Dan kesan daripada pendidikan secara informal ini juga membantu anak-anak murid mereka untuk mendapat ilmu sampingan, bukan sahaja pembelajaran secara formal di dalam kelas, tetapi mereka juga menguasai pelbagai kemahiran
yang menarik dan mampu untuk menambahkan lagi nilai tambah dalam diri mereka.